Selamat pagi kepada Puan Nur Akmal. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan menceritakan tentang konsep kemasyarakatan. Tajuk saya bertajuk Asas Pembentukan Masyarakat dan itu saya akan huraikan sebentar lagi. Sebelum itu, izinkan saya untuk menceritakan sedikit pengenalan mengenai konsep kemasyarakatan. Apakah itu masyarakat? Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang hidup bersama-sama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara hidup yang tertentu. Menurut Richard dan Warren, masyarakat ialah satu kumpulan manusia yang berhubung secara tetap dan tersusun dalam menjalani aktiviti secara kolektif dan merasakan bahawa mereka hidup bersama. Oleh itu, topik mengenai kertas kerja kami ialah konsep mengenai sesuatu kumpulan manusia yang hidup bersama dan menjalani aktiviti bersama. Tajuk saya ialah asas pembentukan masyarakat. Asas bermaksud sesuatu yang menjadi sandaran atau pendukung kepada sesuatu perbuatan. Pembentukan pula bermaksud perbuatan atau hal yang membentuk. Oleh itu, tajuk yang saya akan huraikan bermaksud pendukung kepada perbuatan yang membentuk kumpulan manusia yang hidup bersama-sama di sesuatu tempat. Saya akan menceritakan tentang dua asas pembentukan, yaitu asas pembentukan masyarakat Islam dan juga asas pembentukan masyarakat di Malaysia. Asas pembentukan masyarakat Islam adalah berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah, kerana Al-Quran dan Al-Sunnah telah meletakkan beberapa asas-asas bagi membentuk masyarakat yang kukuh. Masyarakat Islam dibina berdasarkan 3 faktor. Pertama sekali, iaitu akidah Islam. Kerana sekiranya setiap umat Islam mempercayai pada Allah yang satu, maka rakyat Islam boleh hidup bersama sebagai satu masyarakat yang harmonis. Selain itu, masyarakat Islam juga dibina melalui amalan tolong-menolong kerana budaya tersebut mampu mengeratkan hubungan silaturahim antara rakyat Islam. Akhir sekali, masyarakat Islam juga mampu hidup tanpa perbelahan kaum kerana mereka mengamalkan budaya perpaduan antara satu sama lain. Sekiranya setiap masyarakat Islam mengamalkan ketiga faktor tersebut, sudah pasti masyarakat Islam dapat dibentuk secara harmonis dan mereka boleh hidup secara aman dan damai. Mengenai asas pembentukan masyarakat di Malaysia pula, sebagai seorang warga negara Malaysia, sudah pasti kita tahu bahawa negara kita ini amat unik kerana rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Terdapat kaum Melayu, kaum India, kaum Cina, kaum Kadazan, kaum Iban dan sebagainya. Dan walaupun kita memiliki pelbagai kaum dan kaum yang amat banyak, namun kita, rakyat Malaysia, masih mampu untuk hidup dalam perpaduan yang harmonis. Mengapakah rakyat Malaysia mampu hidup secara satu padu meskipun berbeza agama dan budaya? Hal ini kerana rakyat Malaysia bersikap mesra bertolak ansur tanpa mengira budaya bangsa dan kaum. Lihat sahaja, pada era yang globalisasi ini, terdapat banyak kes di mana rakyat Malaysia saling membantu antara satu sama lain, walaupun mereka berbeza agama dan budaya. Ini amalan sudah tentu dicontohi oleh masyarakat, oleh asas pembentukan masyarakat Islam di mana kita mengamalkan sikap tolong-menolong. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Nur Akmal dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Saya Elisa Alfred dan hari ini saya akan membentangkan tentang subtopik daripada konsep kemasyarakatan, iaitu metod pembentukan masyarakat. Tanpa membuang masa, saya akan mulakan pembentangan saya. Pertama sekali, saya akan menyentuh tentang konsep dan falsafah pembentukan masyarakat dalam agama Islam. Masyarakat dalam pandangan Islam ialah gabungan manusia yang diwujudkan atas ikatan syariah Rabbani dan bermatlamatkan kehidupan
yang sejahtera dan aman damai. Seterusnya, masyarakat Islam, mereka saling berkaitan antara satu sama lain. Selain itu, masyarakat Islam juga ialah kelompok manusia yang merangkumi keseluruhan hubungan kemasyarakatan yang beragama Islam dan mereka mengamalkan ajaran Islam. Dan masyarakat Islam yang pertama didirikan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat di Madinah. Umat Islam ini yang berada di bawah kepimpinan Nabi Muhammad telah melaksanakan tugas yang berlandaskan nilai-nilai Islam sehingga dapat membentuk masyarakat yang ideal. Dengan itu, masyarakat Islam telah menjadi contoh bagi masyarakat Islam yang seterusnya. Walaupun masyarakat Islam ini terdiri daripada pelbagai kelompok manusia, namun perbezaan ini tidak menyekat masyarakat Islam dari mengenali dan berinteraksi antara satu sama lain. Dan apa yang unik dalam masyarakat Islam ialah mereka tunduk dan patuh kepada Allah mereka yaitu Nabi Muhammad dan mereka menjadikan ketakwaan sebagai ukuran penting dalam menentukan konsep masyarakat Islam. Seterusnya, saya akan menyentuh tentang peranan dalam pembentukan masyarakat. Peranan yang pertama ialah peranan ibu bapa. Sememangnya ibu bapa mempunyai tanggung jawab dan mempunyai peranan yang penting dalam mendidik anak-anak tentang kemasyarakatan. Dan caranya, ibu bapa boleh mengamalkan sikap kemasyarakatan dengan saling bantu-membantu antara jiran dan menjemput jiran sekiranya ada perayaan di rumah. Selain itu, ibu bapa juga boleh memupuk nilai murni anak-anak di rumah daripada kecil kerana ia dapat membentuk anak-anak menjadi insan yang berguna. Dengan itu, anak-anak senang berkawan dan bekerja dengan kaum lain. Peranan yang kedua ialah peranan kerajaan. Bagaimana kerajaan boleh membentuk kemasyarakatan ialah dengan melaksanakan sekolah wawasan. Ini dapat mempercepatkan proses perpaduan kaum dalam diri generasi muda. Dan sebagai contoh, penggunaan serta penerapan bahasa rasmi negara iaitu bahasa Melayu dan mengadakan aktiviti berkumpulan sekolah. Untuk peranan yang ketiga ialah peranan diri. Kita perlu bertimbang rasa dan mempunyai perasaan empati dan kita sepatutnya saling menghormati antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. Dengan tidak mempunyai fikiran sempit, tidak berburuk sangka dan saling membantu dan memahami. Selain itu, setiap individu juga perlu berinteraksi dengan komuniti tanpa mengira kaum, bangsa, dan agama. Peranan yang terakhir ialah peranan dasar pendidikan kebangsaan dalam pembentukan perpaduan. Terdapat beberapa cara, iaitu menjadikan bahasa kebangsaan sebagai pengantar utama. Seterusnya, boleh mewujudkan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia. Bukan itu sahaja, boleh juga membuat sukatan pelajaran dalam sistem peperiksaan yang seragam. Dan terakhir sekali, mengadakan program pendidikan yang menggalakkan integrasi kaum. Dengan itu, saya telah habiskan pembentangan saya. Saya harap pembentangan ini dapat membantu kamu. Dan sekian dan terima kasih. Sistem masyarakat, bahasa dan pendidikan. Ilmu dan pendidikan amatlah penting dalam agama Islam kerana agama menyuruh agar umatnya membaca dan menuntut ilmu. Hakikatnya, semangat ingin tahu dan mementingkan ilmu ditanam dalam benak jiwa masyarakat. Kenyataan ini menjadi faktor yang penting dalam proses menganalisa sebab-sebab institusi pendidikan formal mula muncul di Asia Tenggara. Antara contoh yang paling prominent ialah istana, pondok, madrasah, surau dan pesantren.
Sewaktu zaman Kesultanan Melayu Melaka, rumah ulama, masjid dan surau dijadikan tempat belajar bagi golongan masyarakat tempatan, manakala golongan bangsawan pula mendapat pendidikan formal di istana. Aceh menggunakan sistem berperingkat seperti rendah, menengah dan tinggi. Pada zaman ini, wanita juga berpeluang mendapat jawatan dalam pentadbiran serta berpendidikan formal. Mutu bahasa dan kesusasteraan semakin bertambah setelah kedatangan Islam. Pengaruh Islam dapat dikenal pasti kerana penggunaan sistem tulisan Jawi dan penggunaan frasa yang masih kekal hingga zaman ini seperti Sultan, Syukur dan Masjid. Sistem tulisan baru menggantikan Palava Dewa Nagari yang digunakan pada zaman Hindu-Buddha. Selain itu, kelahiran bentuk sastra seperti syair, gurindam dan cerita hikayat membuktikan keunggulan bahasa Melayu. Gaya hidup masyarakat. Kepercayaan dan agama seperti Hindu, Buddha dan animisme telah banyak mempengaruhi gaya hidup masyarakat sebelum kedatangan Islam. Setelah kedatangan Islam, cara berpakaian seperti memakai tudung dan bersongkok mula diasimilasikan dalam kehidupan masyarakat setempat. Sistem kelas masyarakat juga berubah kerana Islam menegaskan konsep persaudaraan. Walaupun hierarki masih wujud dalam kalangan masyarakat Islam, konsep keadilan masih ditegaskan dan hukuman akan dikenakan sekiranya orang yang bertaraf lebih tinggi berlaku salah kepada orang yang bertaraf rendah. Di samping itu, nilai murni seperti tolong-menolong, hormat-menghormati dan bekerjasama menjadi norma masyarakat. Orang yang lebih tua haruslah dihormati dan nama mereka tidak boleh dipanggil oleh orang lebih muda. Selain itu, orang yang berziarah harus memberi salam terlebih dahulu dan kanak-kanak harus mencium tangan orang lebih tua. Ucapan bismillah harus dibaca semasa hendak makan dan minum. Semangat perpaduan dan budaya saling menghormati ini mewujudkan sistem yang menekankan keharmonian dan sikap saling membantu agar masyarakat lebih efisien serta aman. Sistem perundangan amat penting agar mewujudkan panduan dan peraturan bagi masyarakat. Terdapat undang-undang tidak bertulis seperti adat pepatah dan adat temenggung. Di Negeri Sembilan, terdapat 12 buah suku yang mempunyai wakil yang dikehendaki menghadiri musyawarah apabila perlu menyelesaikan masalah. Adat pepatah bersifat matrilineal, manakala adat temenggung menggunakan sistem patrilineal. Kehadiran Islam memperkembangkan undang-undang bertulis seperti Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Johor dan Undang-Undang Pahang. Oleh kerana keaktifan masyarakat Melayu dalam sektor maritim dan perundangan, Undang-Undang Laut Melaka dan Undang-Undang Pelabuhan Negeri Kedah juga diwujudkan. Menurut Undang-Undang Laut Melaka, kapten kapal ibarat imam dan anak buah kapal diertikan sebagai makmum. Selain itu, sistem pentadbiran berubah dari sistem Dewa Raja yang lahir sewaktu zaman Hindu-Buddha ke sistem institusi pemerintahan beraja. Istilah seperti Zilullah al-Ard dan Zilullah fil Alam yang bermaksud bayangan Allah di muka bumi digunakan untuk sultan. Sistem pemerintahan beraja diguna pakai kerana wujudnya konsep daulat di antara orang Melayu. Sistem-sistem ini bertujuan memastikan masyarakat kekal teratur dan berdisiplin. Islam mempunyai pengaruh besar dalam sistem ekonomi. Antara insiden yang membuktikan kenyataan ini ialah apabila Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam memperkenalkan institusi ekonomi seperti Baitul Mal yang berfungsi sebagai perbendaharaan negara. Oleh kerana Islam menggalakkan umatnya menerapkan sikap rajin dalam diri sendiri, aktiviti-aktiviti perdagangan dijalankan secara halal. Amalan menipu dan riba dilarang sama sekali, justru melahirkan sistem yang tidak berunsur jahil dan kejam. Konsep Islam yang masih digunakan pakai sehingga zaman kini membolehkan negara kita berkembang pesat dan menuju ke arah kemajuan setaraf dengan negara-negara barat. Seterusnya, bahasa Melayu yang telah menjadi bahasa ilmu menjadi lingua franca bagi kawasan Kepulauan Melayu. Kedudukan Asia Tenggara yang strategik juga menyebabkan bahasa Melayu semakin tersebar luas. Di kalangan para pedagang yang datang dari timur dan barat, bahasa Melayu dijadikan bahasa perantaraan. Ternyata bahawa bahasa Melayu dan tulisan Jawi menjadikan sistem perhubungan dan sektor ekonomi semakin hebat. Budaya dan norma masyarakat kerap berubah. Asimilasi budaya merupakan perkara yang sering berlaku pada zaman dahulu akibat aktiviti perdagangan. Oleh itu, perubahan pada zaman kini tidak harus dipandang hina oleh generasi terdahulu. Akan tetapi, setelah menganalisa topik ini, ternyata bahawa sistem masyarakat dahulu kala masih mempunyai pengaruh yang besar terhadap sistem kita pada zaman ini. Sebagai contoh, golongan muda menunjuk sifat bersopan santun dan merendahkan badan sewaktu melimpas orang yang lebih tua serta memberi salam. Nilai murni dan misi untuk mewujudkan keharmonian masih ditegaskan antara kalangan masyarakat. Selain itu, kita masih menggunakan sistem pemerintahan beraja. Walaupun negara kita telah menggunakan sistem demokrasi, kita masih mengamalkan konsep daulat terhadap Yang di-Pertuan Agong dan Sultan-Sultan Melayu. Dari zaman Kesultanan Melayu Melaka hingga ke era modernisasi ini, pembentukan masyarakat boleh dikaitkan dengan asas-asas serta faktor-faktor yang sama. Di samping itu, cara masyarakat terbentuk boleh dihubung-kaitkan dengan peranan pelbagai pihak. Ternyata bahawa konsep masyarakat dahulu kala dan masyarakat zaman kini tidak mempunyai perbezaan yang drastik. Salam sejahtera saya ucapkan kepada pendengar Akmal dan semua yang sedang menonton video ini. Dalam video ini, saya akan membincangkan tentang kepentingan keharmonian dalam masyarakat. 5.1 Perpaduan kunci keharmonian. Untuk hidup dalam suasana bermasyarakat yang bersatu padu, kita haruslah mengawalkan nilai-nilai murni seperti nilai toleransi dan nilai bertanggungjawab.
Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang unik kerana kita dapat hidup bersama dalam keadaan yang aman, damai dan harmoni walaupun hidup dalam masyarakat yang pelbagai kaum, agama dan latar belakang. Kunci keharmonian yang dipegang oleh semua rakyat Malaysia ini haruslah dipelihara dan dijaga oleh kita. Oleh itu, wajarlah kita memainkan peranan untuk memastikan keutuhan kunci keharmonian ini sentiasa dikekalkan. Dalam slide yang seterusnya, saya akan membincangkan tentang peristiwa yang traumatik iaitu peristiwa 13 Mei. Mengenang peristiwa 13 Mei. Apa itu peristiwa 13 Mei? Peristiwa 13 Mei 1969, satu peristiwa yang boleh dijadikan teladan kepada semua rakyat Malaysia. Peristiwa ini boleh dianggap sebagai sebuah titik hitam dalam sejarah negara kita dan hampir memecah belahkan negara kita yang tercinta ini. Menurut Tunku Abdul Rahman, anasir-anasir kongsi gelap dan komunis diperkatakan bertanggungjawab untuk mencetuskan peristiwa yang tidak diingini ini. Berdasarkan laporan Majlis Keselamatan Negara, MKN, mereka berpendapat bahawa Parti Komunis Malaya, PKM, dan kongsi-kongsi gelap China serta beberapa faktor lain merupakan sebab peristiwa ini boleh terjadi. Krisis perkauman yang terbesar pernah terjadi dalam negara ini dengan melibatkan 3 kaum terbesar di Malaysia pada masa itu, iaitu Melayu, Cina dan India. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah bangga untuk hidup dalam kalangan masyarakat yang majmuk dan unik. Kesimpulannya, apabila kita mampu hidup bersama dalam masyarakat, kita wajarlah boleh mengamalkan nilai-nilai seperti hidup bersama secara aman, seperti saling membantu dan bekerja sama antara kita semua. Kepentingan rukun negara dalam mengekalkan keharmonian dan keamanan masyarakat. Menurut Azmi Abdul Aziz 2020, kunci keharmonian dan perpaduan kaum adalah 5 prinsip rukun negara yang dibentuk sejak 5 dekad yang lalu. Sebagai rakyat Malaysia yang berjiwa bangsa, 5 prinsip ini iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluaran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan mestilah dihayati oleh rakyat Malaysia yang berbilang kaum di negara ini. Menurut Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia yang ke-8, sekiranya prinsip rukun negara berhubung kesopanan dan kesusilaan dihayati dalam pergaulan seharian, baik secara fizikal maupun secara maya, sudah pasti rakyat negara ini dapat menjadi masyarakat paling harmoni dan bersatu padu di dunia. Beliau berkata, bukan sifat rakyat Malaysia untuk bersikap biadab, bukan sifat rakyat Malaysia untuk bersikap tidak bertimbang rasa. Prinsip rukun negara ini haruslah kita hafal dan amalkan dalam kehidupan seharian. Segelintir orang dalam masyarakat memandang enteng akan kepentingan rukun negara dalam kehidupan seharian dan langsung tidak menghiraukan prinsip-prinsip yang termaktub dalam rukun negara. Oleh yang demikian, kita sewajarnya menjaga keharmonian dalam masyarakat. Berkata pepatah, bersatu teguh, bercerai roboh. Dalam video yang seterusnya, saya akan mempamerkan beberapa video temu bual yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Okey, seterusnya saya bersama dengan housemate saya dan juga roommate saya, Ziyad, ataupun lebih besar dikenali sebagai Zizi. Okey, jadi pada pendapat Zizi, bagaimana dengan perpaduan kaum di Malaysia? Okey, pada pendapat saya, perpaduan kaum di Malaysia adalah sangat kukuh sebab kalau kita boleh tengok macam negara-negara lain, diorang ada juga kaum-kaum diorang. They have their own races and ethnics. Tapi Malaysia walaupun ada pelbagai kaum, ada Cina, ada India, ada Melayu, ada Kadazan dan pelbagai lagi. Kita boleh tengok walaupun pelbagai kaum tapi semua bersatu padu dengan di bawah lembayung perkataan yang boleh perkataan yang mengatakan di bawah satu Malaysia. Kita adalah satu kaum, satu kelompok yang kuat bagi pada pendapat saya. Okey, seterusnya bagi Zizi, bagaimana kita semua dapat hidup dalam keadaan harmoni seperti ini dari dulu sampai sekarang? Baiklah, kalau bagi pendapat saya, kita sebagai negara yang berbilang kaum ni, kita dapat hidup dengan harmoni sebab kita adanya sifat bersatu padu. Kalau kita sebagai contoh, kalau kita tengok pada zaman pendudukan penjajah dahulu, kita boleh lihat India, Melayu dan Cina bergabung tenaga untuk lawan penjajah untuk mendapatkan balik tanah Melayu yang tercinta ini. Dan sekarang kalau kita tengok, kita ada pemahaman antara kaum dan kaum. Maknanya tiada kurang perselisihan faham di antara kaum. Okay. Jadi itu sahaja daripada kami. Terima kasih saudara Terima kasih. Zizi kerana Bye-bye. telah membantu. So, thank you. Bye-bye. Bye. Saudara Adib, my housemate. Okay, so Adib, pada pendapat Adib lah kan, bagaimana rakyat Malaysia dapat hidup dalam
keadaan yang harmoni dan aman damai walaupun kita hidup dalam keadaan masyarakat yang pelbagai kaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahim. Pada pendapat saya, perpaduan di antara kaum dalam Malaysia dapat dicapai dengan mewujudkan program-program yang dapat disertai oleh masyarakat pelbagai kaum supaya dapat mengekalkan silaturahim lagi di antara kaum. Itu pendapat saya. Okey. Jadi pada pendapat saudara, adakah masalah perkauman terjadi pada zaman ini di Malaysia? Masalah perkauman di Malaysia tetap terjadi, tapi tidak seteruk yang dulu kerana telah banyak kesedaran yang telah dipupuk oleh masyarakat-masyarakat pada masa kini. So isu perkauman tidak lagi satu masalah yang besar dalam kalangan bangsa Malaysia. So itu sahaja daripada kami. Terima kasih.